yang utama masih sahih. Itu maksud dia. Ini saya bincang teori dulu. Tapi teori ini lebih kepada yang ulama' dah sebutkan, bukan teori akal tadi. Ini ulama' sebutkan pembahagiannya. Jadi kalau kita nak pergi balik kepada pembahagian hadis dalam Sahih Bukhari, so kita boleh buat macam ni. Tulisan saya buruk yang pertama. Buruk tu adalah tanda kebenaran. Sebab tak ada orang tiru dia punya tulisan. Nak defend lah tu kan. Okey, hadis Sahih Bukhari. Ini point Imam ataupun tajuk utama kajian Imam Daraqutni. Dia nak kaji Sahih Bukhari. Dia pun kritik berapa? 218 hadis. Dalam 218 ni kita boleh buat pembahagian. Pertama, hadis hujjah. Maksudnya sahih. Maksudnya ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menjadi hujjah, yang disahihkan, yang digunakan sebagai utama, Daraqutni kritik. Itu satu. Okey. Yang kedua, hadis sampingan. Tulis pemalas, buat tanda je. Hadis sampingan, tu hadis apa? Hadis sampingan. Maksudnya yang menguatkan, yang sampingan, yang dipanggil dalam bahasa Arab istilah hadisnya syawahid, mutaba'at ataupun muqaranat ataupun maqrun. Ini istilahnya. Okey. Yang tiga, hadis yang diakui ada illah. Maksudnya ada sama macam dia cakap. Kalau kita nak bagi dengan tiga cara ni. Okey, ada hadis yang menjadi hujjah yang dikritik oleh Imam Daraqutni. Okey. Ini tajuk utama lah. Ini mesti perbincangan besar lah. Tapi kalau dikritik yang kedua, biasa. Maksud Imam Al-Bukhari dan Muslim tahu hadis-hadis ni ada mungkin kekurangan, tapi disebut sebagai sokongan, sampingan. Yang ketiga, hadis yang memang Imam Bukhari dan Muslim akui ada masalah dan dia sebutkan. Kenapa disebutkan? Untuk bagi tahu ada masalah. Itu dia. Jadi kalaulah kita fikir yang sebenar-benar masalah yang kita dah kena fikir sampai sakit kepala apa? Yang nombor satu. Itu sepatutnya. Yang nombor satu. Itulah yang paling sesuai dengan dakwaan orang yang cakap saya nak tolak Bukhari guna Daraqutni. Nah, ini yang nombor satu ini. Ini sebenarnya. Ya. Kalau kita tengok kat sini, ya. Sini saja hadis-hadis yang ada di hujjah yang sahih. Bermakna di sini pun ada dua kemungkinan. Okey, kemungkinan Daraqutni betul ataupun Bukhari betul. Itu kemungkinan. Dan secara umum saya kata apa? Daraqutni lebih alim daripada Bukhari lebih alim daripada Daraqutni. Secara umum kes ni. Jadi seorang yang nak sebut nama Daraqutni kena tahu tiga benda ni. Apakah jenis hadis? Apakah keadaan sebenar hadis yang dikritik oleh Imam Ad-Daraqutni? Satu lagi pembahagian yang Daraqutni sebut, yang imam-imam sebut ialah apakah jenis kritikan. Itu satu hal lagi. So ini kita bagi jenis hadis yang dikritik. Okey. Mengikut Imam Ibn Hajar terdapat beberapa cara bentuk kritikan. So ini penting. Maksud Imam Ibn Hajar, kenapa disebut Ibn Hajar? Sebab Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ini saya bawa dalam mukadimah dia. Ini mukadimah sahaja. Ini mukadimah. Kalau siapa nak khatam mukadimah letih. Mukadimah saja. Dalam bab yang ke-8 dia sebut hadis-hadis yang dikritik oleh Daraqutni, saya nak jawab. Saya jawab. Bab ke-8. Ini bab ke-8 muka surat 505 mencetakkan risalah hadis lah. Kan saya lah, kita kalian berbeza lah. Tapi fasal teramin bahagian ke-8 mengumpulkan hadis-hadis yang dikritik oleh Daraqutni. Khas tajuk. Ustaz perlu nak ambil Fathul Bari tu. Dan dia kata, dan dia jawab secara umum dulu,
Lepas tu dia beritahu secara satu persatu dalam setiap bab. So siapa yang ada kitab Fathul Bari ataupun download kitab Fathul Bari, tolonglah tengok apa yang Ibnu Hajar jawab. Ini maksudnya apa? Maksud kita memahami. Pertama kita nak faham apa? Kita nak tahu. Pertama kita nak tahu apakah hadis yang dikritik oleh Ad-Darqutni. Ini penting. Apa hadis dia? Kita dengar orang sebut kritik apa hadis dia? Yang 218 tu, kalau mengikut Imam Ibn Hajar ni, dia kata yang dikritik oleh imam-imam Darqutni dan lain-lain disebut lain, tapi disebut utama adalah Darqutni. Disebut sini ada 100 hadis, 100 lebih. Okey, 100 lebih. Kemudian dia sebut secara umum. Kritikan ni nak jawab macam mana secara umum? Dia sebut tadi boleh jawab apa? Dia kata Bukhari utama dalam hadis. Baik. Yang kedua dia sebut secara bagaimanakah bentuk kritikan Imam Darqutni. Bentuk ni penting. Apa sebenarnya point? Apa sebenarnya yang menjadi masalah pada Imam Darqutni sampai dia nak kritik Sahih Bukhari? Dari segi apa? Okey, kita tengok Saya ambil ni terang-terang daripada kitab Muqaddimah Fathul Bari ataupun disebut sebagai Al-Yusari di Muqaddimah Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disebut. Dia kata ada 6 sudut kritikan, bentuk kritikan. Ada 6. Yang 3 ni maksudnya apa? Hadis-hadis yang dikritik itu apa dia? Itu cerita lain. Ini dia kata 6 bentuk kritikan, 6 sudut kritikan Imam Darqutni. Adakah orang yang guna nama Darqutni tahu benda ni? Sampai dia nak tolak Sahih Bukhari menggunakan nama dia, imam ni. Baik, kita tengok sama-sama. Pertama dari sebut sini ialah ma takhtalifu ruwatu fihi biziyadati wan naqs min rijal isnad. Pertama dari segi sanad tu ada yang lebih rawi, ada yang kurang rawi. Maksudnya apa? Sanad hadis. Mungkin hadis sanad tu Imam Darqutni kata Bukhari bawa sanad yang ringkas, ada sanad yang lengkap. Bukhari bawa sanad yang panjang, ada sanad yang pendek. Dia bincang soal pertambahan dan pengurangan dalam sanad. Kan sanad kita sebut kadang-kadang sanad Bukhari itu antara dia dengan Rasulullah paling pendek 3 orang. Kemudian ada 4 orang, kemudian ada 5 orang, yang paling banyak 9 orang. Jadi Imam Darqutni bincang, ada hadis bagi Imam Darqutni, ada hadis yang sebenarnya sanad dia pendek, Imam Bukhari bawa sanad yang panjang, yang pendek tu lebih tepat. Contoh itu. Tengok bincang detail. Bukan bincang nak tolak hadis. Bincang sanad, ada 2 sanad. Hadis dia sahih. Nak bincang sanad mana yang Bukhari bawa. Ada ketikanya Bukhari bawa sanad yang pendek. Imam Darqutni kata apa? Yang tepat ni adalah yang panjang. Ada ketika pula terbalik. Imam Darqutni kata yang tepat adalah yang pendek. Maka dia lawan kritik dengan Sahih Bukhari, maksudnya sanad mana yang patut letak. Itu cerita. Bukan nak tolak hadis tu. Mana lebih tepat. Ini satu. Kan? So dia kata, Imam Ibn Hajar jawab secara umum. Dia kata ini bukan sesuatu yang boleh menyebabkan hadis tu tertolak. Okey, dia akan bincangkan nanti kesini. Yang kedua, ma takhtalifu ruwatu fihi bi taghyir rijal ba'd al-isnad. Maksudnya ada sanad yang berubah nama rawi. Sepatutnya nama rawi itu bukan yang tu, nama dia yang lain. Iaitu sanad tu sendiri. Tadi sanad berkurang atau bertambah, panjang atau pendek. Ini soal nama dalam sanad tu. Semua sama, satu tu berbeza. Imam Darqutni kata sini Bukhari salah, yang tepat nama orang lain. Masih lagi tak tolak hadis, duk bincang sanad tu. Nama, sebab mereka ni jenis yang hafal nama semata-mata, nama semua rawi dia. Kita tak terhafal, tak teringat. Hadis pun tak hafal, nama lagi tak hafal. Dia boleh tahu nama ni, ketemu ni siapa dia boleh tahu. Jadi dia bincangkan betul. Bincangkan. Dan kadang-kadang dia nak beritahu, kadang-kadang Imam Darqutni dia sebut khilaf dan dia tak sebut mana betul. Hadis tu boleh sebut, itu dia kata sebenarnya ada khilaf. Ada yang kata begini, ada yang kata begini, sekian. Jadi dia bukan fokus nak tolak hadis, nak beritahu. Ulama dia tahu
sanad ni, cabang-cabang ni macam mana. Kita tak tahu. Kita ni kalau siapa belajar baru dia tahu. Itu maksud saya. Kan? Contoh macam dalam Sahih Bukhari. Ada hadis yang pertama lah kita baca kitab di 40 Innamal A'malu Binniyat kan. Kita baca hadis tu kan. Hadis 40 yang pertama daripada Sayyidina Umar. Okey. Kata ulama hadis, sanad hadis ni hanya ada satu di hujung dia, iaitu Yahya bin Sa'id ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ambil daripada Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, ambil daripada Umar. So hujung dia ialah silsilah ni, salah silah 4 orang ni. Tetapi lepas Yahya bin Sa'id bercabang-cabang, bercabang-cabang pecah. Lepas Yahya bin Sa'id bercabang, lepas tu bercabang lagi, akhirnya jadi pecah jadi banyak. Ulama hadis dia tahu semua benda tu sampai kepada sanad yang pertama. Dia tahu. Dia simpan dalam kitab, dalam otak dia simpan. Sebab tu bila kita buka Sahih Bukhari sebagai contoh kecil ni. Kita buka Sahih Bukhari, hadis Innamal A'malu Binniyat, Bukhari buat apa? Bukhari letak 7 kali hadis tu dengan 7 sanad yang berbeza, yang bersambung kepada sanad yang satu tadi. 7 kali daripada 7 orang guru. Daripada yang mula-mula disebut siapa? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Kemudian disebut di tempat yang lain Abdullah bin Maslamah. Kemudian disebut lepas tu Yahya bin Qaza'ah. Hadis yang sama. Dan ambil daripada Muhammad bin Kathir, guru dia lagi. Dan ambil daripada Qutaibah bin Sa'id, guru dia lagi. Bila kita buka balik pada hadis tu, tengok pecahan dia pada siapa? Pada Yahya bin Sa'id dia pecah. Kemudian pecah. So imam-imam besar ni dia hafal semua supaya apa? Supaya tak ada orang boleh create satu cabang sanad yang palsu. Bukan hadis palsu, cabang sanad tu. So dia boleh detect ini silap ataupun bukan create palsu, tersalah sebut. Saya nak kata hadis Abu Hurairah, tapi saya sebut murid yang salah. Hadis tu murid dia ialah Sa'id Musayyab contohnya. Saya tersebut Humaid contohnya. Ulama ada tahu? Salah. Kita tak tahu. Mereka hafal. Sebab tu Imam Ad-Darqutni ni kritik sampai ke tahap ini, menunjukkan dia bukan nak tolak Imam Bukhari. Dia nak cerita yang dia rasa, okey, yang dia rasa tepat. Itu pun saya tak sebutkan tadi, iaitu hadis yang dikritik ini adalah hadis yang pada Imam Ad-Darqutni ada kekurangan pada dia. Bukan mesti pada semua orang. Betul tak? Pada dia. Mungkin kita anggap macam ni salah ni. Rupanya tak. Pada kita, semampu kita, ni salah. Rupa lepas tu baru kita tahu kita yang salah. Bermakna sekarang ni biasa. Mana jangan, saya heran kenapa bila orang tu kritik Bukhari mesti orang tu betul. Kenapa? Kenapa kita buat kaedah ni tu? Daripada dulu sampai sekarang beberapa orang ulama kritik Bukhari. Kenapa kita cenderung ke arah yang kritik tu betul? Sampai zaman moden ni, sampai ulama moden yang memang jauh nak dibandingkan dengan Bukhari, bila dia kritik, dia betul. Kenapa? Macam saya pernah sembang dulu dengan satu program, saya cakap Imam Syafi'i, imam yang hebat. Lepas tu dia orang soalan tanya kepada saya, macam mana kalau Imam Syafi'i salah? Dia kata, macam mana kalau Imam Syafi'i menyalahi Quran dan hadis? Soalan dia. Saya kata, kat mana? Dia tak jawab. Dia tak tahu lah. Biasa buat teori. Kat mana? Lepas tu dia cakap apa? Dia kata Imam Nawawi tolak pandangan Imam Syafi'i. Imam Nawawi kemudian Syafi'i awal. Saya kata, macam mana kamu tahu Nawawi betul? Syafi'i salah? Macam mana kamu tahu? Dia assume, dia anggap bahawa apa? Kalau Imam Syafi'i ada orang lepas dia betulkan dia, orang tu betul. Sampai bila dah betul? So kalau Imam Bukhari, kita anggaplah bahawa imam di zaman dia kritik dia, kan mesti betul. Sebab Imam Bukhari, dia buat Sahih Bukhari, dalam kitab Muqaddimah ni pun ada, dia tunjuk kepada guru-guru dia, termasuk Imam Ahmad dan sebagainya. 4 ke 5 orang guru, saya tak ingat. Dan guru-guru dia semua itu setuju dengan kitab ni kecuali 4 hadis. Dan kata yang meriwayatkan kisah tersebut, dia kata 4 hadis tu pun Bukhari betul. So tak mesti kalau macam saya buat benda, betul ada orang tak setuju, ni salah, ni salah. Tak mesti dia betul.
Itu cara berfikir, kan? Ramai orang kagum, wah, timbul seorang pengkaji hadis berjaya tolak Bukhari. Itu bukan soal berjaya. Ini soal dia tolak macam mana. Yang ketiga dia kata ma tafarrada ba'd ar-ruwati bi ziyadatin fihi duna man huwa aktsaru 'adadan aw adbaq mimman lam yadhkurha. Ini satu lagi jenis bentuk kritikan, sudut kritikan. Apa dia sudut ni? Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh beberapa orang periwayat. Okey. Berjalan sanad yang sama, berguru yang sama. Tiba-tiba katakanlah 4 atau 5 murid dia riwayat cara yang sama. Seorang bawa ayat yang berbeza, penambahan yang berbeza. Hadis yang sama, asal yang sama. Okey, guru yang sama. Katalah guru dia Zuhri. Kemudian ramai murid dia riwayat pun sama. Seorang ni riwayat lain, ada penambahan dan sebagainya. Jadi dalam waktu ni cek, dia kata yang tambah ni macam mana keadaan, betul ke salah. Yang tambah ni adakah tambah sebab dia hafal, yang lain tak hafal, atau dia silap, yang lain betul. Kalau macam kita ada dalam dewan yang kecil ni, kita ada ramai orang yang datang. Saya cakap seorang, ada yang catat, ada yang ingat. Lepas kelas ni, semua orang cakap benda yang lebih kurang sama, seorang cakap benda lain. Yang orang cakap, saya rasa ustaz tak sebut macam tu. Dia seorang ni. So dia seorang ni maksudnya apa kemungkinan dia? Kemungkinan dia berjaga, yang lain tidur. Kemungkinan. Sebab tu dia seorang yang dapat, kan? Yang lain semua tidur, dia seorang yang jaga. Of course dia dapat benda yang orang lain tak dapat. Katalah 5 orang datang, seorang tu dengar 4 lagi terlelap kat tengah. Of course yang seorang dia akan dapat lain. So dia bukan salah, dia betul. Ataupun yang lain tu tak tidur, dia tidur, maka dia dapat dalam mimpi. Idea lain. So kali ini dia salah. Itu cerita dia. So ada 2 kemungkinan. So Imam Darul Qutni bincang, kenapa hadis ni ada riwayat berbeza daripada guru yang sama? Kenapa orang ni seorang aja, rawi ni seorang aja bawa riwayat ni, yang lain tak? Maka dia bincang, dia target kat sini. Ini mesti ada something. Something tu tak mesti something wrong lah, kan? Something lah. Kita bincang. Itu sudut yang ketiga. Sudut yang keempat, ma tafarrada bihi ba'd ruwati mimman dha'ifa min ar-ruwat. Ini yang best, ini yang paling best. Ini kalau saya buat dalam Darul Qutni ni, dalam banyak-banyak hadis dia kritik, ini yang paling best. Iaitu dia kata ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang saja rawi dan dia dhaif, so hadis tu dhaif. Maksudnya dalam Sahih Bukhari ada hadis yang disokong, dikuatkan, digabungkan. Tiba-tiba ada hadis satu dia sanad dia, sanad tu pula ada orang yang dhaif, maka hadis tu jadi dhaif. Ada satu sudut kritikan Darul Qutni ialah mendhaifkan hadis tersebut. Dan Ibnu Hajar jawab terus dalam ni, walaupun belum contoh lagi. Dia jawab terus, dia kata dalam Sahih Bukhari hanya ada 2 hadis yang macam ni. Ada 2 je, ber-7,000. Ada 2 je. Maksudnya kalau orang tak tahu contoh, dia ingat banyak. Sebab sudut tu ada, sudut tu, bentuk kritikan apa? Yang keempat ni ialah Darul Qutni kritik hadis ini, wahai Imam Bukhari, hadis dhaif, sanadnya satu, rawinya dhaif, maka tak ada penyokong, dia dhaif. Maka Imam Ibn Hajar yang alim tentang Sahih Bukhari jawab apa? Ini hanya ada 2 hadis daripada 7,500. Dan kita akan lihat 2 hadis tu apa je. Mana kalau ada orang nak juga cakap ada tolak ni, tolak, ada tolak. Paling kuat yang 2 tu, paling kuat. Kau nak cakap juga lah. Kalau dia tahu cakap macam tu, memang dia belajar, dia baca. Alhamdulillah dia tahu. So dia tak boleh main-main cakap, oh tolak Bukhari banyak dia. Dia kata, dia tengok dulu daripada 218 tadi, ini bentuk-bentuk dia. InsyaAllah 2 hari tu kita beritahu. Kita beritahu nombor tadi kalau nombor tu betul. Kemudian yang kelima, ma hukima fihi bil wahmi ala ba'd rijalihi. Apa yang satu sudut bentuk ketika lagi yang kelima ialah periwayat tu tersilap. Maka kesilapan tu ada dalam Sahih Bukhari. Yang ni pun satu hal ya, kalau betul. Maksud kata Imam Darul Qutni, hadis ni ada waham. Waham ni silap. Rawi silap sebut, silap cakap
nak cakap qubah, cakap awali, tu ada hadis pada contoh. Waham daripada Imam Malik katanya dalam Sahih Bukhari. Dakwaan kajian dia mungkin betul, tak betul. Okey. Kemudian yang keenam, yang makhtulifa fi bi taghyir ba'd al-alfaz al-matni, apa yang lafaz matanya berbeza-beza. Maksudnya 5 sudut yang pertama tadi adalah pada sanad dan 1 pada matan. Kalau ada perubahan pada matan, okey, perubahan pada matan, pada lafaz hadis itu maksud. Terus sekarang ni Imam Ibn Hajar kata semuanya dia jawab. Dia nak jawab, dia jawab. Dan kalau kita lihat dalam Sahih Muslim pun ada kritikan kan. Siapa jawab? Imam Nawawi antara yang jawab. Dalam syarah Sahih Muslim, syarah Imam Nawawi, dia ada jawab. Tapi dia jawab, kata ulama, Imam Nawawi jawab ringkas. Tapi Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari ni jawab panjang lebar dan memeningkan kepala kita. Bila kita betul-betul tengok macam hilang, buat nama, ya, cabang, kita kena ulang balik, start balik, tengok balik. Itu cerita. Jadi kalau dari segi hadis yang dikritik, ini 3 ni bentuk hadis. Kalau jenis bentuk sudut kritikan 6 ni. Itu maksudnya. Jadi kalaulah orang tahu sampai tahap ni, dia akan hargai Sahih Bukhari. Dan saya dah sebut tadi bahawa kritikan 6 sudut ini dijawab oleh Imam Ibn Hajar dan imam-imam yang lain. Dan sebahagian kritikan itu bukan kritikan yang mendhaifkan pun. Sebab tu kata pekaji kitab ni yang mencetak kitab Tatabbu' ni, iaitu Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Dia kata apa? Lepas aku kaji kitab ini, aku makin yakin pada Sahih Bukhari dan Muslim. Itu hasil kajian awal. Lepas dia cek kitab ni satu persatu dan dia tengok jawapan ulama' sebagainya, dia kata aku makin yakin dengan Bukhari dan Muslim. So adakah orang yang tolak Bukhari Muslim ni dapat hasil ni dengan dia guna nama imam dan tolak hadis lain? Bukan hadis yang imam ni kritik, tolak hadis lain. Cuma kita kata dari segi ilmu tak salah untuk dia tolak dengan syarat dia ada cara yang betul. Itu je. Kalau cara dia sama macam Imam Daruqutni, mungkin kita pertimbangkan. Sebab cara Imam Daruqutni cara yang betul-betul susah. Dia bukan datang pergi kat matan, pergi dekat sanad. Itu maksud dia. Baik. Kemudian kita sebut tadi, okey. Sebetulnya kata seorang lagi pensyarah yang mengkaji tentang Sahih Bukhari, Dr. Abu Bakar Kafi, dia ada kitab Manhaj Imam Al-Bukhari fi Tasnif wa Ta'lil maksudnya. Dr. Abu Bakar Kafi. Ni apa nama kitab dia, macam itulah Manhaj Imam Bukhari. Kajian yang cukup baik. Dalam kitab tu dia bawa satu bab pasal ni. Dan dia kata dekat ujung tu dia kata dia kata Imam Ad-Darqutni sebenarnya telah menzahirkan kepada kita kehebatan Bukhari dan Muslim. Itu cara orang faham. Disebabkan dia buat kritikan, baru orang faham kehebatan. Kau nampak macam ni punya. Kan? Dan dia kata, dan cara kritikannya adalah mengikut cara ahli hadis. So Imam Ad-Darqutni bukan orang yang datang menggunakan akal, menggunakan teknik lain, menggunakan kaedah lain, menggunakan kaedah ahli hadis. Dia kata bukan daripada hawa nafsu dan akal. Dia sebut, Dr. Abu Bakar Kafi sebut, yang nak sebutkan sokongan kepada apa yang kita sebutkan tadi. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ialah Imam Ad-Darqutni bentangkan kajian dia dalam bentuk 6 bentuk tadi untuk kita fahami. Maka bagi dia, kritikan dia itu betul. Dan saya ulang sekali lagi, sebahagian kritikan dia ialah kritikan yang menyebutkan masalah, bukan menyelesaikan. Ada sebahagian yang menyebutkan, ada berlaku khilaf, dan dia tak potong, tak simpulkan. Itu maksud. Okay. Sampai setakat ni ada soalan tanya? Sampai setakat ni ada yang tak faham, tak jelas. Sebab tu saya beritahu tadi, kenapa kita bincang bab ni. Jangan lepas kita cakap ni, ada orang tanya pula, kenapa saya cakap macam ni.
Tak sampai selamat lah. Kita dah beritahu kenapa tadi kan. Dari pengikut dia banyak tak? Dia tak banyak, tapi kita risaukan orang dia percaya. Pasal, yalah, benda-benda ni payah nak check. Jadi kalau seorang datang jumpa kita, dia kata saya buat ni macam doktor ni buat. Jadi kita pun betul juga. Betul juga. Jadi dia akan bertambah. Kalau kita tak sekat, tak biarkan, tak nasihat, tak apa, saya rasa dia akan bertambah. Dia tak mesti ramai. Dan kadang-kadang yang bercakap ni ialah orang yang ada mungkin otoriti dalam hadis. Jadi dia cakap benda tu, dia orang percaya. Sebab tu saya pernah bincang bila mungkin soalan tu menyebabkan orang tu kecil hati atau sakit hati, tapi saya tanya betul. Saya tanya, duk guna nama Dadah Puteri ni, dah baca buku dia ke belum? Saya tanya soalan tu. Buku ni, buku tertembuk ni, duk guna nama Dadah Puteri tu bagus. Maksudnya nak cakap kata dia tahu. Tapi baca tak? Dadah Puteri check. Kalau dia baca, alhamdulillah, dia tahu. Dia tahu cerita. Tapi setengah orang, dia kena akui lah, kan? Kita kena akui lah, kita tak baca pun macam mana imam cek hadis tu, macam mana Dadah Puteri kritik hadis tu. Dan kalau ada yang baca secara umum, alhamdulillah. Baca tak contoh dia secara khusus. Ini kita nak buat kejap lagi. Baca tak contoh secara khusus. Maknanya kita nak bersama Imam Dadah Puteri ke macam mana, kan? So kita kena tahu apa dia buat. Soalan dia tak ramai, tapi sentiasa ada dan digunakan juga. Memang saya jumpa, saya pernah tengok, saya pernah baca. Yang paling sedih tu lah, dia guna nama Imam Dadah Puteri, kemudian dia tolak hadis lain dengan akal fikiran. Cuba tengok jauh dia, kan? Dia tolak hadis lain yang bukan yang dalam 218 ni. Dia tolak hadis lain dengan akal. So bukan cara Dadah Puteri, so nama tu hanya digunakan. Ini salah, tak betul. Kalau betul nak bersama Imam Dadah Puteri pun kena cara dia. Itu maksud dia. Dan setengah orang tanya soalan yang bagus juga, tapi soalan yang orang tak suka. Tapi kita kena tanya juga. Dan sebagai ulama moden pun gunakan cara ni juga, iaitu dia kata, kalau nak kritik Sahih Bukhari, pastikan anda seperti Dadah Puteri. Ayat ni setengah orang anggap macam over lah, macam nak meningkat ilmu. Mana ada orang macam Dadah Puteri kan? So jangan kritik lah. tapi setengah orang kata tak, bukan maksudnya cuba untuk ikut cara imam. Itulah, kan? Kritik dengan niat yang baik, kritik dengan cara yang mungkin kajian lama, biarlah 5 tahun 6 tahun pun nak cek, 10 tahun ke. So kata-kata tu bagus juga digunakan untuk kita fahami, bukan nak angkat. Takat ni yang golongan yang berilmu, yang kritik ni hanya seorang lah, kritik kan? Ada lagi. Tapi dia yang maksudnya kalau yang berilmu, yang bahagian ilmu ni ada juga ramai. Saya sebut tadi Abu Mas'ud di Masjid Jumaat. Kritikan sentiasa ada. Tapi yang orang selalu guna tu sebab dia paling banyak kumpulkan, dia asingkan, khas kumpulkan. Kalau yang tolak ikut orang Rasul ni banyak lah. Sepanjang zaman anti hadis ke tak anti hadis ke, macam-macam yang sebutkan tadi tu. Ada satu buku juga yang di zaman Mesir dulu dicetak, Adwa ala Sunnah Muhammadiyah. Nama sedap, tapi dia tolak hadis dan dijawab oleh para ulama yang lain. Jadi so kita kena hati-hati bila orang nak bincang pasal Bukhari Muslim. Boleh, tapi tengok bincang tu atas tujuan apa dan cara dia macam mana. Lepas tu kita kata di awal, saya sebut di awal tadi, kita tak boleh marah orang nak kritik Sahih Bukhari, tapi kita tanya dia macam mana dia nak kritik. Setengah orang dia marah kan, kau siapa? Ya betul, marah betul juga sebab orang ni datang tiba-tiba nak kritik Bukhari kenapa? Macam banyak persoalan timbul tanda tanya. Tapi kita bagi peluang lah, kalau dia orang berilmu, akademik, orang mengaji, orang yang boleh buat. Okey, sekarang tunjukkan saya. Pertama sekali, hadis mana nak kritik. Yang kedua, cara macam mana nak kritik. Ada orang ambil hadis lain yang tak disebut oleh Dadah Puteri, bila dia beritahu sanad ni ada orang ni, ada orang ni, kita nak beritahu bahawa dalam Mukadimah Sahih Bukhari ni, Fathul Bari ni, insya-Allah Sahih Bukhari, Imam Ibn Hajar dah buat bab khas, bab ke-9, iaitu bab periwayat yang dikritik dalam Sahih Bukhari. Dah baca belum yang tu? Terima kasih nak tanya baca dah, nak tanya juga lah. Bukan soalan nak kata, kita nak tahu baca tak situ. Contoh macam sini saya beritahu, kita skip sikit ataupun kita off topic sikit. Dalam bab ke-9, Imam
Imam Ibn Hajar sebut nama rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari. Khas dia buat. So kita jumpa nama ni. Nanti kejap lagi kita akan jumpa ada hadis yang Imam Daraqutni kritik rawi tu, dan kita tengok apa jawapan Ibn Hajar. Ada Imam Daraqutni kritik, dia main satu riwayat. Dia kata riwayat ni ada seorang nama sekian-sekian, dia ni Khawarij. Khawarij dhaif. Okey. Jadi Imam Al-Bukhari ada jawapan dia. Maksud dia tahu apa dia buat. Imam Ibn Hajar tolong jelaskan kenapa dia bawa. Itu benar itu. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh lah, senang. Contoh-contoh yang saya pilih. Saya tak mampu nak sebut semua, dan saya tak mampu nak uraikan semua. Maka saya pilih mungkin ada dalam mungkin ada 16 atau 17 contoh. Harap mencukupi lah. Jadi saya mulakan dengan contoh ni, iaitu satu hadis yang dikritik oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab At-Tatabbu', hadis nombor 178. Ini mana yang ada nombor saya beritahu lah, yang tak ada ni mungkin saya tak jumpa nombor dia. Saya akan beritahu dalam, saya beritahu hadis dia tenang. Okey, yang ada nombor saya beritahu nombor yang saya catat. Dalam kitab At-Tatabbu' 178 hadis tentang kisah Nabi SAW lalu pada dua kubur. Ini kisah popular kan. Lalu dua kubur, kemudian Nabi kata salah seorang kedua-duanya disiksa, kan? Bukan pada perkara yang besar di mata mereka, tapi besar di sisi Allah. Mereka anggap benda tu kecil, maka dosa tu mereka buat, lalu mereka disiksa dalam kubur. Nabi tahu, sahabat tak dengar, sahabat tak tahu. Nabi beritahu, dan kemudian Nabi ambil apa? Lepah tamar dan cucukkan di situ. Itu hadis tu. Kalau siapa nak cakap hadis tu dhaif, ni kalau ni kritik dhaif lah. Hadis tu semua orang terima sahih. So apa kritikan dalam tu ni? Tu kena tanya. Takkan nak tolak semua lah hadis-hadis besar. Nak tolak semua. Kan? Jadi hadis tu dalam ni kritik riwayat Ibn Abbas. Dia ambil riwayat Ibn Abbas, dikritik. Dalam Muqaddimah Fathul Bari, hadis itu adalah hadis yang kedua dibincang oleh Ibn Hajar. Kalau kita Tatabbu' hadis 178. Dia bincangkan, dia kata Imam Al-Bukhari bawa hadis ni daripada jalan A'mash, daripada Mujahid, daripada Tawus, daripada Ibn Abbas. Semua nama-nama. Kalau kita baca jadi pening. Buat nama dan nama dan nama. Dia kritik ni maksudnya A'mash, Mujahid, Tawus, Ibn Abbas. So kita tulis sikit. Ini contoh lah kan. So sanad tu ialah daripada Al-A'mash. Ini semua nama-nama muhaddis. Mujahid, Imam Mujahid tu lah, Imam Mujahid Al-Makki. Kemudian Tawus, kemudian Ibn Abbas. So sekarang ni dia bincangkan satu sanad lagi, dia kata Al-A'mash, Mujahid, Ibn Abbas. Apa beza sanad dua ni? Jadi ni dalam bahagian apa? Dalam sudut apa? Sudut ada dua sanad, salah satunya lebih rawi, kan? Iaitu antara Mujahid dengan Ibn Abbas ada Tawus. Ini tabi'in juga. Sanad yang kedua tak ada Tawus, straight ambil Ibn Abbas. Kalau kita fikir mudah, kenapa nak bincang ni? Kerana dalam ilmu hadis, setiap sanad ni dia berkaitan dengan hadis yang khas. Contohnya Mujahid ni memang dia mengaji Ibn Abbas, tapi ada hadis yang diambil daripada orang lain yang belajar dengan Ibn Abbas. Ada hadis yang diambil straight daripada Ibn Abbas. So ulama ada bincang hadis tu sanad yang mana. Bukan soal sama je, tak, soal perbezaan. Jadi sekarang ni Imam Ad-Darqutni membincangkan bahawa ada Tawus ke tak ada Tawus. Itu maksudnya. Mana sanad yang betul. Dan Imam Al-Bukhari letak dua-dua. Maka tak ada masalah daripada mana-mana sudut. Mana maksud saya ialah
yang dilihat masalah oleh Imam Daraqutni bagi Bukhari tidak timbul. Itu maksud pada dia, bukan pada semua orang. Jadi hadis ni hadis tak jejas langsung hadis tu. Hadis tu sahih, semua sepakat, Daraqutni pun terima, yang kritik pun terima, yang kena kritik pun terima. Hadis yang kubur tadi sahih. Hadis lalu antara dua kubur dia disiksa semua, hadis yang sahih. Tak ada masalah langsung. Perbincangannya ialah pada sanad yang mana yang tepat. Itu maksud. Okey. Kita bagi lagi secontoh. Contoh yang kedua saya bagi ialah hadis nombor 9. Dalam tatabuk nombor 9. Dia macam waduk sikit, dia tak ikut susunan. Hadis ni ialah hadis yang masyhur tentang apa? Tentang seorang lelaki datang sembahyang dekat Masjid Nabawi. Dia tak sempurna tamadina. Lepas sembahyang dia jumpa Nabi bagi salam. Nabi jawab Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kan hadis itu popular. Hadis yang dipanggil al-musii'u salatuhu. Al-musii'u salatuhu maksudnya orang yang solatnya tak lengkap, Nabi tegur sampai betul. Dia sembahyang, datang jumpa Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata, pergi balik sembahyang, kamu tadi belum sembahyang. 3 kali dia buat. Semua Nabi cakap, pergi balik sembahyang, kamu belum. Lah dia boleh tanya Nabi kali ketiga dia tanya apa? Alimni. Inilah yang saya tahu Allah ajarkan aku. First tak ajar, dia ingat dia boleh betulkan. Yang kedua dia pun dia ingat dia boleh betulkan. Lah dia kata Rasulullah ajar saya. Nabi pun ajar sembahyang, baca Fatihah, apa semua, rukuk semua. Itulah solat yang sah. Maksudnya dia rukun itu kurang. Okay, hadis tu semua orang terima sahih. Jadi apa sebenarnya yang kritikan Daraqutni? Dia kritik Daraqutni, dia kata apa? Dia kata berbeza antara dua sanad. Selagi saya beritahu dua sanad. Iaitu sanad yang pertama ialah sanad An Sa'id, ini panjang lah tapi saya ringkaskan. Poin dia kat mana? An Sa'id an Abi Hurairah. Satu lagi sanad An Sa'id an abihi, ayahnya an Abi Hurairah. Ini perbincangan dia. Hadis ni mana sanad yang tepat? Cerita dia apa? Seorang rawi daripada Sa'id Al-Maqburi. Ayahnya Abu Sa'id Al-Maqburi, ataupun nama dia Kaisan Al-Maqburi Al-Madani. Dua-dua cerita ni apa? Dua-dua ni Sa'id dengan ayah dia belajar dengan Abu Hurairah. Itu cerita dia. Mereka ni Maqburi dia lebih kepada orang yang gali kubur, duduk dekat kubur macam tu lah. Dia dekat Baqi'. So hadis ni Imam Ad-Daraqutni kata sanad yang tepat ialah yang atas, daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah direct. So Imam Al-Bukhari sebut dua-dua. Dia kritik je satu lagi. So Imam Al-Bukhari sebut dua-dua pun. Kan? Kalaulah dia kata hak ni salah, ini pun dia sebut juga. So hadis tak jadi dhaif. Kita cuma di sini ialah ketelitian Daraqutni. Dia kata apa? Dia kata hadis ni yang paling tepat ialah Sa'id ambil direct pada Abu Hurairah. Dia tak ambil melalui ayah dia. Sa'id Al-Maqburi ni dia belajar dengan ayah dia dan dia belajar dengan Abu Hurairah. Dia orang Madinah, belajar dengan Abu Hurairah. Mereka ni meninggal 1 hijrah lebih. Maksud mereka sempat jumpa, belajar dengan Abu Hurairah dulu. Maka ada hadis kadang-kadang Sa'id dia cakap daripada ayahku, daripada Abu Hurairah. Kadang-kadang dia cakap daripada Abu Hurairah. Soal ayah dia confirm lah dengan Abu Hurairah. Dia boleh jadi ambil dua sanad. Baik. Bagi setengah orang kata boleh jadi dua-dua betul, sebab dia pernah belajar hadis itu dengan Abu Hurairah. Dia belajar dengan ayah dia. Tapi sebagai ulama kata salah satunya betul. Okey. Imam Daraqutni kata yang ni Bukhari sebut dua-dua. So wallahu a'lam maksud Imam Bukhari, tapi yang penting dua-dua disebut. Itu kritikan Imam Daraqutni. Daripada dua contoh ni, cuba tengok kritikan dia adalah pada sanad. Mana yang lebih tepat? Matan dia sahih. Dan dia sendiri sebut matan tu kalau sahih, dia pun cakap hadis tu sahih. Contoh yang ketiga, pasal tu saya nak bagi contoh yang ketiga, iaitu hadis nombor hadis nombor 1 dalam kitab tu. Hadis nombor 1. Hadis nombor 1, Imam Daraqutni kritik hadis itu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya taqarruz zaman wa yuqashshuh semua.
tanda kiamat sahih, hadis yang diterima oleh semua ulama. Cuma dia bincang sekarang ni hadis tu daripada siapa? Contoh tu ke contoh lain? Okey, contoh tu betul. Dia bincang apa? Dia bincang, okey, kita buat contoh. Dia bincangkan sekarang satu hadis Abu Hurairah. Okey. So rawi yang pertama adalah Abu Hurairah. So yang ambil pada dia sekarang ni khilaf antara dua. Ini yang dibincang oleh Imam Daraqutni. Hadis tu hadis yang sama. Hadis tentang tanda kiamat. Pertama Imam Bukhari sebut Sa'id bin Musayyab, maksudnya apa yang tu. Satu lagi dia sebut Humaid. Apa ni, murid Imam Abu Hurairah juga. Imam Abu Hurairah. Jadi Imam Abu Bukhari sebut dua-dua. Daraqutni kata yang ni betul, yang ni silap. Okey. Tapi yang menunjukkan keikhlasan Imam Daraqutni, apa dia kata lepas tu? Dia kata bahawa hadis yang sahih adalah hadis Humaid dan Imam Bukhari juga menyebutnya. Dia set mention ni, Bukhari sahihkan hadis tu. So tak ada masalah. Dia beritahu bahawa yang ada perkataan Sa'id ini ada masalah, ni silap, yang betul yang ni. Dan yang ni dia kata disebut oleh Bukhari dan Muslim. Itu tanda kejujuran, keikhlasan. So dia bukan nak dhaifkan hadis, dia nak fikirkan sanad yang paling tepat pada dia. Imam Bukhari, bagi Imam Bukhari dua-dua tepat. Bagi dia satu je betul. So hadis tak dhaif langsung. 3 contoh lah kita dah bagi. Semuanya hadisnya sahih. Maksudnya yang dalam Sahih Bukhari itu yang ada Dua-dua sebut. Imam Bukhari sebut banyak macam tu. Dia sebut dua-dua. So Imam Daraqutni cakap ni betul, ni tak. So itu cara Imam Daraqutni. Imam Bukhari sebut, kata ulama, kemungkinan sebab dia tahu ada khilaf, maka dia sebut dua-dua. Selesai masalah. Itu antara cara dia. Dan mungkin juga dia sebut dua-dua sahih bagi dia. Yang penting hadis tu sahih. 3 contoh kita dah bagi. Hadisnya hadis yang popular terkenal. Hadis apa? Hadis kubur. Itu hadis apa ni? Ini hadis apa? Solat, salah solat tu kan? Yang tu hadis tanda-tanda kiamat. Settle semua sahih. Jadi kita kata silakan kritik Sahih Bukhari kalau macam ni, ahlan wa sahlan. Tahu ke? Sampai ke tahap ni, ni Humaid bin Sa'id dia apa? Kita dengar nama kita tahu. Kan nama siapa ni? Kan? Sa'id bin Musayyab itu punya menantu dia. Okey, baik. Kemudian kita beri contoh yang lagi. Alhamdulillah, yang hadis hak dhaif ni kita bagi last lah. Tu best sikit. Yang memang macam seolah-olah tak ada jalan keluar. So dia kita bagi last. Contoh lah, konon-konon tak ada jalan keluar. Okey. So sekarang kita beri contoh lain. Hadis yang berkaitan dengan, okey, kita dah bagi 3. Yang keempat adalah hadis tentang hadis nombor 156 dalam kitab Tatabbuq, iaitu hadis yang ada lafaz berbeza. Okey. Hadis ni disebut tentang solat asar. Nabi pernah solat asar awal bila sahabat ni balik ke hujung-hujung kampung di Madinah, matahari masih tinggi. Itu hadis dia. Yang sahih tak ada ketikaian. Yang diketikaikan oleh Imam Daraqutni ialah lafaz dalam hadis tu. Dalam hadis yang Imam Bukhari bawa ialah ada lafaz Quba, Masjid Quba. Kami solat asar dengan Nabi, kemudian saudara-saudara kami pergi ke Quba, kawasan Quba. Satu lagi lafaz ialah Al-Awali. So ada 2 lafaz. Satu lafaz, perkataan tu lafaz Quba, Masjid Quba, atau Al-Awali. Awali ni ialah arah timur Masjid Nabawi, arah apa? Arah Baqi' dan seterusnya kawasan. Dia menuju ke Quba, tapi meliputi semua sekali. So Quba kan sebelum tu. So ini dia khilaf dekat sini. Kan? Tentang solat asar, matahari tinggi semua. Apa? Disebutkan di sahih. Imam Bukhari ketika Imam Daraqutni ketikaskan lafaz mana yang sahih. Imam Daraqutni dia kata awali itu yang sahih. So awali meliputi Quba juga sebenarnya kalau fikirkan memanjang ke situ. Dan Quba juga awali juga, tapi yang penting lafaz tu.
Kemudian Imam Bukhari buat apa? Dua-dua dia masukkan. Sama ya. Dua lafaz ada dalam Sahih Bukhari. Quba dan awal. Kita tahu lah semua ni sebelum ni. Macam mana Daraqutni dia cek Sahih Bukhari, dan macam mana Bukhari secara langsung jawab. Secara langsung. Tapi bagi Imam Daraqutni dia ada pandangan dia. Saya pegang dari segi hadis yang betul ialah Quba, lafaz betul ialah awali lafaznya. Dia kata dua-dua ada kemungkinan betul masuk. So, ini bahagian lafaz dan matan hadis. Itu maksudnya. Supaya kita tahu. So adakah orang yang cakap, oh saya tolak Quba bukan awali, orang tak dah bincang macam tu. Yang dia orang duduk bincang nak tolak hadis terus. Nak tolak dia orang ni tak betul. Jangan guna Imam Daraqutni ya. Jangan lepas ni jangan guna Imam Daraqutni. Guna orang lain. Baik. Kemudian seterusnya saya bagi contoh sama juga sanad juga. Itu hadis nombor 168 dalam Tatabbu'. Tatabbu' ni boleh download, insya-Allah boleh tengok. Nombor saya bagi ni ialah dalam cetakan tersebut. Dia sebut di sini Imam Al-Bukhari bawa sanad yang ada dua persisihan juga. Bagi contoh. Contoh yang sama tapi saya nak tulis, nak bagi tunjuk, nak bagi nampak. Okey. Dan persoalan paling besar ialah bagaimana dia tahu. Maksud ketelitian. Ibnu Abi Mulaikah, ini nama rawi. Kemudian daripada Mis'ar Miswar bin Abbas. Miswar Ibn Abbas. Dan dalam sanad yang lain dia skip kat sini, terus tak ada Miswar. Dibincangkan kat situ khilaf. Mana sanad yang betul? Ini di antara khilaf yang dibentang oleh Imam Daraqutni. Mana riwayat yang betul? Dia ambil straight ke atau dia ambil melalui orang ni? Tak ada berkaitan dengan dhaif, palsu, na'udzubillah. Ada orang sebut cakap palsu dalam Sahih Bukhari. Dia nak cakap apa? Daraqutni cakap dulu. Itu bukan Daraqutni ya. Kalau sampai letak palsu-palsu ni, cerita lain. Jangan kaitkan. Baik. Kemudian dia beri contoh lain. Bukan contoh dhaif itu jelas Contoh lain. Okey. Ini satu lagi contoh. Macam mana Imam Daraqutni kritik. Hadis dia adalah tentang Allah melarang menderhakai ibu. Ini semua orang tahu. Hadis tentang Allah Rahma'alaikum Maqabar Ummahat Bawa dan banat. Ini banyak hadis ni dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Okey. Hadis ni Imam Al-Daraqutni kritik dari segi sanad juga. Sanad dia macam mana? Dia kata, alright, Imam Bukhari sebut sanad panjang sampai sini, An Mansur An Al-Musayyab bin Rafi', okay, An Warrad. Ini Imam Bukhari sebut Kata Imam Daraqutni yang lebih tepat ialah An Sya'bi, An Mansur Asy-Sya'bi Bau Warrad. Ini kata Imam Ad-Daraqutni. Masih lagi bincang soal tu. Banyak macam ni. Tapi sini Imam pun beritahu ini Musayyab ni salah, sebenarnya Sya'bi. Ini nama-nama orang lain. So tengah-tengah antara Mansur dengan Warrad ni sebenarnya riwayat ni rawi nama ni salah, ni betul. Imam Bukhari kata ni betul. So macam mana? Kena cek dia. Tapi cerita dia hadisnya tetap sahih. Tetap sahih. Kemudian hadis nombor 2. Hadis nombor 2 dalam Tatabbu'. Tadi saya tak bagi nombor sebab saya tak hadis sini. Tapi hadis dia adalah tentang haramnya menderhakai ibu. Hadis nombor 2, lepas tu hadis nombor 2. Hadis nombor 2 ini dia kritik sanad Bukhari yang ringkas, sedangkan sanad dia lebih panjang. Sanad juga banyakkannya sanad, tapi melibatkan hadis lah kan. Okey. Disebut di sini
Imam Bukhari sebut Yahya ni bin Abi Kathir, Abu Salamah, Abu Hurairah. Kemudian oleh kata yang lebih tepat ialah Yahya Abdullah bin Yazid, baru datang Abu Salamah dan Abu Hurairah. Dan apa Bukhari buat? Macam biasa, dia sebut dulu. Kalau kita faham ni, kita kenapa lah aku nak petikai dalam seni kritik